Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru bidang seni anda. Okey, video kali ini kita nak belajar berkaitan dengan poster. Untuk anak-anak tahun 4. Okey, pada unit yang ke-6, larian riang ria. Okey, jadi kali ini cikgu nak ajar anak-anak kenal apa itu poster. Okey. Poster ni berkaitan dengan apa? Poster adalah medium komunikasi untuk menyampaikan maklumat. Okey anak-anak, video kali ini berkaitan dengan nota dan penerangan. Seperti biasa, cikgu akan buat video yang pertama nota, video yang kedua ialah penghasilan karya. Jadi untuk belajar menghasilkan sesuatu karya ni, cikgu kalau boleh nak anak-anak faham dan tahu. Okey, jadi anak-anak dapat menguasai setiap teknik untuk berkarya tu dengan lebih baik. Jadi untuk belajar secara terperinci lebih lanjut, anak-anak silalah sediakan buku teks sebagai panduan dan rujukan utama. Apa lagi? Jom kita belajar. Okey anak-anak, tahun 4. Kita pergi pada buku teks kita. Pendidikan Kesenian tahun 4 Sekolah Kebangsaan. Okey. Terus pada muka surat 56 unit yang ke-6. Okey, di sini nampak tu larian riang ria. Apa maksud dia? Larian riang ria maksudnya berlari lah kan. Mungkin berlari sorang-sorang ataupun berlari ramai-ramai. Tapi bila sebut riang ria ni maksudnya sesuatu acara yang sangat menyeronokkan lah. Okey, mungkin festival ke atau mungkin marathon ke apa Okey, jadi kita tak nak tengok yang tu, kita nak pergi pada kita punya projek. Okey, di sini kita nak belajar berkenaan dengan poster. Okey. Kalau kita tengok dalam buku teks kita ni, muka surat 56 dan 57 ada beberapa contoh poster Okey, kita nak tengok apa makna poster. Okey anak-anak. Kita terus kepada kita punya nota ni. Poster merupakan reka bentuk grafik yang berfungsi sebagai medium komunikasi bagi menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Setiap poster mempunyai tema dan tajuk yang bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan. Okey, kata kunci di sini medium komunikasi dan menyebarkan maklumat. Okey, bila sebut komunikasi maksudnya dia ada orang kata apa, ada perhubungan. Okey, ada orang kata interaksi antara dua orang ataupun lebih. Okey, medium ni kita kata alat lah poster ni satu alat untuk menyampaikan maklumat ataupun menyampaikan berita ataupun untuk orang kata apa, kita nak bagi tahu sesuatu. Okey, ada banyak bentuk komunikasi medium komunikasi ni banyak. Ada komunikasi secara orang kata apa, secara suara. Contohnya macam panggilan telefon. Mungkin komunikasi secara visual ataupun secara video, video call ke, ataupun melalui televisyen, kita tengok TV. Okey, ataupun melalui YouTube, ataupun banyak lagi kalau kita tengok cara-cara untuk orang berkomunikasi. Tujuan untuk komunikasi ni untuk apa? Mungkin satu untuk bertanya khabar. Okey, satu untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan berita, menyampaikan sesuatu perkara. Bila kata komunikasi ni maksudnya ada benda nak disampaikan. Dan benda tu bila sampai mesti orang faham. Kalau tak faham maksudnya tak berkesan lah. Okey, kemudian dia kata ke sini menyebarkan maklumat. Okey, kalau kita tengok pada contoh-contoh poster dia bagi ni, mesti ada maklumat dalam poster. Bila sebut poster, dia akan ada kata apa, tipografinya, akan ada gambarnya ataupun image nanti cikgu bincangkan benda tu apa benda. Dia sebenarnya lebih kepada ilustrasi. Tapi tak apa, kita tengok dulu kat sini dia kata setiap poster mempunyai tema dan tajuk yang bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan. Okey, bila sebut tema, apa itu tema? Okey, poster ni banyak macam-macam poster. Kalau kita lalu dekat lebuh raya tu, kalau kita tengok dekat ada billboard kan. Billboard tu asalnya daripada poster juga. Okey, tujuannya untuk dia sampaikan maklumat. Biasanya kalau poster ataupun billboard tepi jalan tu, kalau kita tengok signboard ke apa-apa, kebanyakannya lebih kepada iklan. Untuk mempromosikan sesuatu barangan, perkhidmatan, produk dan sebagainya lah. Okey, dia kata tema. Tema ni ada banyak. Mungkin tema alam sekitar, mungkin tema futuristik, mungkin tema sukan, tema keselamatan, kesihatan. Contoh macam sekarang kan, zaman pandemik COVID-19. Kalau kita tengok banyak poster-poster yang tersebar melalui media sosial kan, daripada Telegram ke WhatsApp ke Facebook dan sebagainya. Poster berkaitan dengan pencegahan COVID-19, poster berkaitan dengan vaksin,
Jadi itu semua tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan maklumat, kemudian untuk menyeru orang ramai bertindak, mengambil, orang kata apa, ambil inisiatif. Okey. Itu secara ringkas lah pengenalan apa itu poster. Ingat kata kuncinya, medium komunikasi dan menyebarkan maklumat. Dua benda tu berkait dengan poster. Okey, macam mana nak buat poster? Okey, nanti cikgu akan ceritakan satu persatu. Okey, video yang pertama ni lebih kepada nota dan penerangan. Okey, kita tengok apa yang cikgu ni cakap. Ada pelbagai jenis poster, antaranya termasuklah poster maklumat, poster kempen dan poster pengiklanan. Baru cikgu sebut tadi maklumat, kempen dan pengiklanan. Selalu yang kita banyak sangat kita tengok ni adalah pengiklanan. Okey, orang nak jual perkhidmatan, nak jual barangan, macam-macam lah. Okey, kalau kempen ni, kempen tu contohnya kempen menjaga kebersihan, kempen untuk mendapatkan vaksin, okey, kempen tentang menjaga keselamatan jalan raya, okey, patuhi undang-undang. Kalau maklumat lebih kurang juga masa kempen lah. Maklumat ni berkaitan dengan apa? Contohnya pertandingan apa nak diadakan, okey, ataupun contoh sekolah, kat sekolah kita lah nak buat program apa-apa kan, dia buat poster. Contohnya bengkel seni lukis dan seni reka, macam tu. Lebih kepada nak bagi tahu orang, ataupun poster hari sukan sekolah. Okey, kita tengok ni kat sini ada contoh poster maklumat. Contohnya majlis sambutan hari guru. Jadi poster kempen ke arah bumi hijau tanpa beg plastik di farmasi. Okey, kemudian poster periklanan, temui DBP. Apa benda ni kan? Okey, ini lebih pada promosi. Ini kempen ni untuk mengajak orang, okey, buat sesuatu yang lebih baik lah. Kemudian maklumat ni sekadar nak bagi tahu supaya orang lebih cakna. Kemudian kita tengok bawah ni, ciri-ciri poster. Bahagian bawah ni ciri-ciri poster. Maksudnya apa yang terkandung dalam sesuatu poster. Kalau ciri-ciri seorang manusia, okey, ada badan, ada tangan, ada kaki, ada kepala, itu ciri-ciri manusia. Okey, ada mata, ada hidung dan sebagainya. Tapi ini poster. Maksudnya apa yang ada dalam sebuah ataupun sesuatu poster tu. Okey, mari kita tengok. Yang pertama, tema dan tajuk bertepatan. Okey, kat sini tema dia lukisan. Okey, tajuknya pertandingan melukis 2019. Kemudian reka letak dan komposisi yang menarik. Reka letak ni apa? Layout dia lah. Okey, bahagian mana kita nak letak tajuk, bahagian mana kita nak letak dia punya tarikh, okey, dia punya tempat. Okey, mungkin kita nak letakkan gambar dia ke image apa-apa yang berkaitan dengan lukisan. Contohnya ada gambar berus kan, ada gambar palette, pensel. Okey, jadi reka letak tu sangat memainkan peranan. Okey, kalau semua benda letak di atas, bawah ni kosong, tak menarik juga. Okey, ataupun berat sebelah kiri, belah kanan kosong, tak ada apa-apa, tak menarik juga. Itu maksudnya. Okey, kemudian ilustrasi yang menarik. Baru cikgu sebut awal-awal tadi, ilustrasi. Ilustrasi ni ialah bahan-bahan visual. Apa tu bahan-bahan visual? Contohnya macam gambar, image, catatan, lukisan. Itulah dia. Kalau kat sini, apa image-nya? Image tu itulah tadi, berus lukisan, palette. Kemudian ada orang kata berdesign kat sini kan. Ada nampak tu macam garis-garisan. Okey, ada warna. Okey, ada penggunaan, orang kata penggunaan jalinan ruang dan sebagainya lah. Kemudian pemilihan muka taip yang bersesuaian. Muka taip, tipografi lah. Muka taip tu lebih kepada tulisan. Tulisan jenis apa yang digunakan dalam sesebuah poster. Okey, mungkin ada tulisan Arial, Times New Roman, Sans Serif, okey, Helvetica, Impact, dan sebagainya. Macam-macam jenis tulisan. Kalau kita pergi dekat komputer tu, kalau kita type kita type bahagian font tu, akan keluar macam-macam nama kan. Itulah dia maksudnya muka type tadi. Okey, kemudian yang kelima. Okey, yang kelima dia kata penggunaan ruang yang bersesuaian. Okey, itu dah termasuk dalam unsur seni. Bila kita belajar bahasa seni visual, dia ada unsur seni kan. Okey, penggunaan ruang dalam sesuatu poster. Okey, ruang bawah, ruang atas, ruang dalam. Okey, ruang cetek, itu maksudnya. Kemudian pemilihan warna yang berkesan. Warna ni kalau nak berkesan, kebiasaannya kita gunakan prinsip rekaan kontra. Kalau semua warna tu lebih kepada warna, orang kata apa, warna panas. Contoh warna panas, merah, kuning, jingga. Kalau poster kita semua guna warna panas, tak ada kontra lah kat situ kan. Tak cantik juga. Nampak kontra, merah, kuning tu kontra.
Okey, tapi kalau kita ambil satu warna lain, contohnya warna macam ni. Okey, di belakang ni warna panas. Okey, warna merah dan warna jingga. Tapi bila kita letak warna ungu kat depan, dia lebih menyerlah. Okey, ungu dengan dipadankan dengan putih dan kuning, lagi timbul. Okey, kesan tu yang menampakkan orang kata apa? Penegasan. Ada satu lagi prinsip rekaan, penegasan. Okey, bila mana kita menggunakan warna-warna yang kontra. Okey, tu sedikit ciri-ciri poster. Sekarang kita beralih kepada ni mesej melalui gambar. Okey, teknik lukisan biasa dilihat dalam penghasilan poster. Tahukah kamu teknik montas juga boleh digunakan untuk menghasilkan poster? Mari teroka pelbagai media yang sesuai untuk menghasilkan poster dengan gabungan kedua-dua teknik ini. Dia kata media teknik montas, kemudian media teknik lukisan. Okey, montas tu macam collage juga. Cuma dia bertema, kita tampal-tampal lah macam gambar ni lah kalau nampak. Okey. Ni gambar ni boleh kata mercu tanda kebanyakan negara-negara di dunia lah kan. Okey. Dia ambil media majalah, komik, gambar foto, surat khabar, sumber internet. Okey. Cari semua tu, potong, tampal. Itu montaj. Okey. Tengok temanya apa. Macam ni tema dia mercu tanda negara. Itu dia betul. Mari bercuti. Nak bercuti nak ke mana? Pergilah melancong ke mana-mana kan. Kemudian media teknik lukisan. Bila sebut lukisan, kebiasaannya menggunakan media kering. Contohnya pensel warna, pen penanda, oil pastel, krayon, arang, okey, pensel, pen dan sebagainya lah. Okey. Kemudian dia kata penggunaan pelbagai media akan menimbulkan kesan seperti akan menghasilkan kesan lega atau tone. Arang ni apa? Cakul lah ada kat sini. Ni gambar dia. Tapi kita di sekolah rendah jarang lah kita guna arang, tapi boleh saja. Okey. Kertas majalah akan menghasilkan kesan bersinar. Okey, mana dia ni? Okey. Kalau kita tengok kebanyakan ni contoh dia bersinar macam ni lah cikgu punya drawing block ni kan. Ni. Kalau kita tengok tu dia kena cahaya sikit je dia dah berkilat-kilat. Nampak? Ini maksudnya berkilat. Okey, tapi ni bukan majalah lah. Ini drawing block punya cover. Tapi berkilatnya lebih kurang macam ni. Alright, kita terus kepada muka surat 58. Okey, yang ni yang kita nak buat. Poster larian ria. Poster larian ria. Mari hasilkan poster yang bertemakan gaya hidup sihat. Bila hidup sihat ni maksudnya biasanya kita amalkan pemakanan seimbang dan juga bersenam lah. Dua perkara yang biasa orang buat lah. Okey, ini perkembangan idea gambar orang sedang berlari tu. Okey, ni lakaran pertama, ni lakaran kedua. Nak pilih yang mana? Terpulang. Okey, untuk anak-anak di rumah, poster ni tak semestinya kita buat sama sebiji yang ada dalam buku teks ni. Jangan orang kata kita ikut-ikut sangat dengan buku teks, tak. Yang ada dalam buku teks ni hanyalah cadangan. Cadangan untuk kita belajar, untuk kita faham apa itu poster dan bagaimana untuk kita menghasilkan sesuatu poster. Kita boleh buat benda lain, tak ada masalah. Tajuk mungkin sama, tapi bahannya berlainan. Lukisannya mungkin berlainan, muka type-nya juga berlainan, warnanya berlainan, tak ada masalah. Okey, kalau anak-anak tak nak guna gambar yang banyak, guna gambar sikit pun tak apa. Tulisan tak nak banyak, sikit pun tak apa. Ada tajuk, ada maklumat sikit, tarikh, tempat, cukup. Tak perlu nak banyak-banyak sangat. Okey, kita faham kan? Tak semua murid kreatif, tak semua murid orang kata berkemampuan untuk menyediakan pelbagai alat dan bahan. Okey, cikgu faham sangat-sangat. Okey, kita tengok langkah demi langkah. Yang pertama dia kata lakar poster berdasarkan tema dan warnakan latar. Nak warna guna apa? Okey, cikgu ada beberapa contoh. Nanti cikgu tunjuk alat dan bahan tu. Okey. Kemudian dia kata yang kedua, warnakan tajuk poster. Biasanya kita warna ni guna pensel warna, gunakan magic pen ataupun gunakan cat air, boleh juga. Kemudian yang ketiga, warnakan lukisan sebagai latar belakang poster menggunakan arang. Ni kalau kita tengok ni gambar ni macam gambar Kuala Lumpur kan. Ada menara KL, ada KLCC. Jadi kita faham lah. Okey, larian ni berlaku di mana? Di Kuala Lumpur. Okey. Yang keempat, pilih gambar yang bersesuaian dengan tema dan guntingkannya. Kat mana kita nak cari? Untuk anak-anak yang berkemampuan boleh cari di internet. Banyak. Kamu type di situ larian, nanti keluar macam-macam gambar dekat Google tu. Okey, untuk anak-anak yang mungkin tak ada internet, susah duduk di kawasan pedalaman mungkin. Okey, yang tak ada kemudahan komputer, internet dan sebagainya, mungkin kamu boleh melukis. Kamu boleh tajamkan kamu punya kemahiran melukis. Lukislah gambar orang berlari kan, cantum-cantum banyak-banyak. Pun boleh.
tak ada masalah. Kalau tak mampu nak lukis gambar orang yang macam ni, orang lidi pun boleh. Sebab melukis ni tak semestinya nampak cantik. Asalkan kita faham apa yang kita nak sampaikan, itu pun dah cukup bagus. Okey, yang kelima, susun dan tampal keratan gambar yang dipilih. Pastikan kedudukan gambar disusun mengikut reka letak komposisi yang menarik. Layout tu kita kena susun lah. Okey, kalau kata gambar orang ni kan, kalau anak-anak tengok gambar orang ni, yang image orang baju warna merah ni dia lebih besar. Okey, objek yang besar maksudnya dia di depan. Dalam perspektif dia akan berada di depan yang besar. Dan yang kecil dan semakin kecil dia akan berada di belakang. Jangan tersalah pula. Okey, langkah 6 dia kata masukkan maklumat tentang poster dengan menggunakan muka taip yang sesuai. Okey, ini tajuk. Okey, bawah ni ada lagi muka taip. Daftar sekarang 31 Ogos 2019, Stadium Perpaduan. Okey, 5 km. Tarikh tutup penyertaan 15 Ogos 2019. Okey, yang ni lebih kepada iklan lah. Promosi untuk orang ramai menyertai acara larian ria ni. Okey. Jadi kat sini image ni lebih pada lukisan dia mewarna. Okey, sekarang ni kalau kita tengok kat sini, titik fokus adalah kepada image orang yang sedang berlari ni, yang sedang meraihkan kejayaan. Dia dah sampai dekat orang kata apa, finishing line tu kan. Dah sampai penamat. Okey, maksudnya ramai orang pergi berlari-lari ni. Yang ni letak kat belakang sebab dia kecil. Yang ni dia kat depan, dia lebih menonjol. Kat situ wujudnya penegasan. Okey, dia kata hebat, kamu telah berjaya menghasilkan karya poster yang menarik. Sekarang anak-anak belum hasilkan lagi. Kita baru tengok nota dan penerangan. Okey, tip dia kata balut poster dengan pembalut plastik untuk menjaga kebersihan karya. Kalau dah siap boleh balut. Kalau ada plastik, kalau tak ada plastik pun tak apa. Jangan susah-susah hati. Yang penting kamu buat, kamu faham apa itu poster. Alright. Yang ni ada contoh-contoh lain. Okay, macam cikgu kata tadi, tak semestinya kita tiru apa yang kita nampak ni, yang pertama ni, apa yang ada dalam buku teks ni. Tak semestinya, kita boleh buat idea lain. Tajuk mungkin sama, tapi image yang berlainan. Contoh kat sini kita boleh juga buat poster lain, tak ada masalah. Contohnya kamu dan gaya, larian amal, larian sihat. Okey, kalau anak-anak di rumah nak buat tajuk, contohnya tajuk jaga alam sekitar ke, sayangi haiwan ke, sayangi tumbuh-tumbuhan ke. Okey, kata apa, selamatkan bumi kita ke, ataupun nak buat poster berkaitan dengan pandemik sekarang ke, vaksinasi ke, virus ke, yang berkait dengan dunia semasa pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang ada dalam buku teks ni hanyalah cadangan. Tapi kita punya objektif, anak-anak telah kenal apa itu poster. Okey, ini alat dan bahan untuk kita menghasilkan poster lah. Okey, alat dan bahan yang pertama kertas lukisan. Kertas lukisan mesti semua dah tahu kan. Ni contoh kertas lukisan, warna putih dan kertasnya tebal. Okey, kemudian pensel. Pensel biasalah, takkan tak tahu kan. Pensel, arang. Arang ni cikgu tak ada kat sini. Kalau anak-anak tak ada arang, jangan risau, gunakan pensel warna. Ada pensel warna tak? Ini contoh pensel warna kan. Biasalah jumpa kan, biasa tengok. Kemudian pen berwarna. Pen berwarna macam mana nak cari? Contoh cikgu ada satu sini. Okey, ni pen berwarna. Kemudian ni satu lagi, pen berwarna juga. Okey, cikgu ada satu lagi. Yang ni lebih kepada highlighting marker ataupun pen penanda berwarna-warni. Okey, mana-mana pun boleh. Ikut kemampuan masing-masing. Kalau dah tak ada apa sangat, pensel saja pun boleh. Okey, kemudian gunting, gam. Cikgu lebih suka anak-anak gunakan glue stick. Tak kisahlah jenama apa pun. Kemudian oil pastel. Alamak, cikgu ada oil pastel tak kat sini? Rasa-rasa macam ada. Ada contoh satu. Okey, ini dia oil pastel yang biasa kita gunakan. Oil pastel ni dia berbeza sikit dengan krayon. Kalau ada krayon, guna krayon. Kalau tak ada krayon, boleh guna oil pastel. Yang ni dia berdebu sikit. Okey, mana-mana pun boleh. Okey anak-anak, kita jumpa lagi untuk video yang kedua. Kita dah habis cerita nota dan penerangan tajuk poster. Kita jumpa pada video kedua, penghasilan karya. Cikgu buat karya yang mudah untuk anak-anak ikut. Okey, kita jumpa lagi pada video kedua. Terima kasih kepada semua yang menonton video yang pertama ni. Okey, daripada Cikgu Syukri, selamat belajar, selamat berkarya. Duduk rumah, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.